Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semuanya sihat hari ini. Dah sarapan. Okay. Sarapan pun ada kaitan dengan tajuk kita hari ini. So, ini adalah tajuk yang terakhir untuk silibus tingkatan 2, iaitu masih lagi di bawah bidang aplikasi teknologi. Okay. So, yang tajuk terakhir kita reka bentuk makanan. Saya rasa bab ni ramai suka kot. Maklumlah makanan. Siapa yang tak suka makanan? Semua suka makan. Jadi hari ni kita cuba masuk dua subtopik. 2.6.1 mentakrif reka bentuk makanan. Apakah maksud reka bentuk makanan? Dan juga 2.6.2 menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Jadi sambil awak dengar saya punya penerangan, sambil awak isi modul. Okey, kita pergi terus kepada takrifan reka bentuk makanan. Reka bentuk, ini dah banyak kali ulang masuk reka bentuk. Ya. So, pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan produk. Okey, itu masuk reka bentuk. Awak punya ilmu pasal mereka bentuk sesuatu produk. Jadi dia pengakhirannya akan terhasillah produk yang awak ingin cipta. So, makanan maksudnya kat sini bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair, sama ada dihasilkan oleh haiwan ataupun tumbuhan, terdiri daripada pelbagai tekstur, rupa, rasa, bau dan juga warna. So, reka bentuk makanan kalau kita gabungkan tarifannya adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Okay. So, kita olah makanan tu diubah daripada rupa yang sedia ada, yang selalu awak nampak, kepada sesuatu rupa, bentuk, warna, tekstur yang berlainan dan juga ikut kreativiti. Sebab apa kena melibatkan inovasi kan? Kreativiti. Salah satu tujuannya adalah untuk menarik perhatian pengguna. So, kat sini tujuan kita belajar RBT adalah untuk, salah satunya untuk awak jadi usahawan. Bila jadi usahawan nak selalu kena ada pemikiran yang lain daripada lain. Kena kreatif sebab kita nak buat satu produk yang boleh menarik perhatian orang. Okey. Disebabkan kat sini lah, walaupun mengenai makanan, tapi masih lagi melibatkan inovasi dengan kreativiti. So, seterusnya kita lihat kepada aspek reka bentuk makanan. Okey, yang pertama daripada segi aspek prosesnya, kaedah dan ruang tempat produk itu diproses, diedarkan dan juga diguna. So, ini ada aspek yang kita perlu teliti supaya awak boleh jadi seorang pereka bentuk makanan yang lebih profesional. Ya. So, kita lihat kepada 4 aspek ni lah. Okay, yang pertama tadi, proses dia, kaedah, ruang tempat produk diproses, kat mana kita nak edarkan dan cara nak digunakan. Yang kedua, semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Nampak tu, mempromosikan. Maksudnya awak nak jual produk tersebut. Okay, yang ketiga, makanan dari segi estetika. Estetika ni apa maksudnya? Nilai seni ataupun cantiknya sesuatu makanan tersebut. Komunikasi dan juga perwakilan. Yang keempat, alat dan juga perkakas yang kita nak
gunakan untuk hasilkan produk makanan tersebut. Okey, klasifikasi reka bentuk makanan kita bahagikan kepada dua jenis, iaitu kita susun dalam pinggan ataupun bekas. Awak boleh nampak gambar dekat situ antara beberapa contoh reka bentuk makanan yang disusun dalam pinggan dan bekas. Dan kedua adalah reka bentuk pada makanan itu sendiri, pada buah, ukiran buah, kek, perhiasan kek macam mana awak, reka bentuk design kek atau cupcake atau sebagainya. Kat situ apa tu yang merah tu, dimsum kot. Okay. Dimsum pun kita boleh reka bentuk dia punya corak supaya kelihatan cantik. Kalau awak tengok bento makanan Jepun tu nampak cantik je kan. Dan gambar yang keempat tu adalah hiasan pada kopi. So ingat dua, dalam pinggan atau bekas, lepas tu pada makanan itu sendiri. Okey, menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Apa yang penting sangat dengan reka bentuk makanan ni? So yang pertama, secara rumusannya dekat situ, kebebasan memilih kepada pengguna. So yang ni awak boleh salin pada modul awak. Saya dah sediakan kotak berwarna juga kat situ. Ya. Kebebasan memilih kepada pengguna. Yang kedua, menzahirkan nilai estetika. Awak nak tunjukkan awak punya kreativiti, awak punya bakat. Melindungi etika sosial, beri faedah kepada pengusaha, pembangunan sains dan teknologi, dan terakhir sekali kepelbagaian etika dan budaya. Sebenarnya awak boleh salin pada modul. Okay, kita tengok satu persatu. Kebebasan memilih kepada pengguna. Okay, perubahan cita rasa, gaya hidup dan pendapatan menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Kalau awak boleh tengok kat situ kan, kalau kopi dia punya pembungkusan zaman sekarang macam mana dia punya pembungkusan. Okay, kalau nasi lemak, kalau kita pembungkusannya pun ikut trend juga. Ada yang tutup dengan apa benda tu, daun pisang, ada yang balut dengan kertas, ada yang masuk dalam bowl kan. Kalau awak beli kat McD dia punya nasi lemak, dia masuk dalam bowl aja. Okay. So ikutlah cita rasa pengguna macam mana, gaya hidup dia, daripada segi pendapatan. Kalau awak rasa sasaran pengguna awak kepada golongan yang pendapatan rendah, jadi cara awak mereka bentuk makanan atau bungkus makanan tu ikut kos untuk pendapatan rendah. Okay. Yang kedua, menzahirkan nilai estetika. So nilai tambah pada sesuatu produk. Namanya cempedak, tapi awak upkan sikit cempedak tu, mungkin jadi keropok ke, ya. Ataupun awak masuk dalam bekas cantik-cantik. So ada nilai tambah pada produk tersebut. Okay, jadikan produk berpotensi tinggi untuk pemasaran dan berkualiti tinggi. Mungkin awak salut cempedak tu dengan coklat ke, mana tahu kan. Okay, yang ketiga, melindungi etika sosial. Apa benda ni pula? Okay. Nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan agar ianya menjadi lebih menarik. So kita nak buat benda tu menarik lah. Awak nampak contohnya kat situ kan. Etika sosial perlu diberi penekanan agar tidak menyentuh sensitiviti kaum dan juga agama. So walaupun awak nak menghasilkan sesuatu makanan, masih lagi titik beratkan pasal sensitiviti kaum. Okay. Dan juga agama. Kalau dalam buku teks awak tu, dia ada bagi gambar kuih pau tapi bentuk bunga ros. Okay, memberi faedah kepada pengusaha ataupun ni lah peniaga lah, pengusaha kan, usahawan. Okay, inovasi reka bentuk makanan membuka peluang kepada perniagaan baru. Okay, lepas tu keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah
akan mewujudkan peluang perniagaan baru. So kalau awak jadi pengusaha, awak punya bisnes pun naik, awak bolehlah buka peluang pekerjaan kepada orang lain, ataupun awak buka kelas, jadi awak boleh mengajar orang tersebut bakat awak, jadi orang tersebut pun boleh gunakan bakat tersebut untuk memulakan perniagaan. Macam itulah. Okey. Okey, seterusnya pembangunan sains dan teknologi moden. Perkembangan trend dalam dunia reka bentuk menggalakkan pembangunan sains dan teknologi dengan adanya macam-macam penciptaan mesin. Jadi memudahkan pengusaha ataupun kita ni untuk mencipta reka bentuk makanan. Salah satu yang paling baru sekali ada mesin namanya Thermomix. Tak tahulah mak awak ada ke kan. Yang itu kan awak potong-potong sayur, masukkan dalam tekan button, jadi kan senang gitu. Okey. So pelbagai alatan dan mesin tu dicipta dalam penghasilan reka bentuk makanan. Kalau awak tengok yang kaedah tradisional tu, tapi kalau banyak-banyak ni awak paling suka kaedah tradisional lah kan. Awak rasa kaedah tradisional tu macam nampak lebih sedap aja. Tapi masih juga kalau untuk buat pembungkusan ke, awak nak kena jual macam mi tu kering ke kan, kita gunalah mesin sebab nak menghasilkan pengeluaran yang tinggi. Dan seterusnya kepelbagaian etika budaya. So setiap kaum mempromosikan budaya masing-masing melalui reka bentuk makanan tradisional mereka. Okey, itu contohnya kuih kari pap. Siapa yang mereka kuih kari pap? Saya pun tak tahu. Kuih vade. Kan? Kuih vade. Ni kuih apa ni namanya, saya lupa lah. Kat rumah ada tapi lupa namanya apa. Okey. So inilah antara kepentingan reka bentuk makanan. So saya hari ni kita sampai sini saja, sampai 2.6.2. InsyaAllah minggu depan saya masuk 2.6.3. Okay, so jangan lupa isi modul awak. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.